Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda sedang menyaksikan siaran langsung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan perbincangan topik mandi sunat. Anda juga boleh menonton siaran secara HD pada hari ini di www.tonton.com.my. Baiklah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bersama dengan saya Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi subuh yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam rancangan soal jawab terbaik bagi anda. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini kita nak membicarakan tentang satu amalan sunat, iaitu mandi. Kerana kita setiap pagi dan kadang-kadang petang, kadang-kadang malam juga kita mandi. Tetapi bagaimana nak menjadikan mandi kita berpahala? Dan bagaimanakah niat yang sebenar? Apakah hikmah di sebalik mandi itu? Semua itu akan kita bicarakan pada pagi ini bersama dengan tetamu jemputan kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, ataupun lebih dikenali Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Makin lama tak jumpa makin segak Doktor ya. Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Doktor yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, jangan lupa untuk kongsikan apa yang kita dapat pada pagi ini. Yang pertama, jom kita sama-sama tekan butang suka, tanda kita sokong program agama. Yang kedua, kita komen. Yang ketiga, kita sebarkan perkongsian pada pagi ini. Tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah topik perbincangan pagi ini berkaitan mandi sunat. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, dengan kerahmatan dan kasih sayangnya dapat kita menjadi lagi hamba Allah di atas muka bumi. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang beruntung, insya-Allah. Amin. Terima kasih pada Da'i Hakim. Alhamdulillah. Tadi sebelum live tu saya dengar-dengar kan, waktu tengah menulis tu Da'i Hakim dah kurus dia kata. Alhamdulillah, doa kan. Insya-Allah. Dia makin kurus makin muda. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Diberikan kebahagiaan dunia akhirat, insya-Allah. Amin. Kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, semoga Allah berikan kebaikan. Di pagi hari lagi mereka telah bersiap sedia untuk berikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz, dan kepada semua para penonton yang dirahmati oleh Allah. Tajuk kita pada pagi ini mandi sunat, mengenai tentang mandi. Jadi penonton-penonton di rumah mandi ke belum? Itu persoalan pertama. Kalau katakan kadang-kadang kalau pergi kerja tu mandilah. Jarang dia mandi macam Piramli tu. Kan mandi basuh mata je. Jadi alhamdulillah, semoga perkongsian kita pada pagi ini mendapat kebaikan dan info dan ilmu-ilmu yang boleh kita gunakan dalam kehidupan kita. Khususnya bila kita sebut tentang mandi, maka kita kena pastikan dan kita kena tahu Islam ni adalah agama yang mengajar sedetail-detailnya satu-satu perkara walaupun dalam tandas. Setuju. Sebab apa? Sebab di dalam ayat suci Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mengasihi, Allah sayang, Allah cinta. Siapa dia? Dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah, orang yang sentiasa kembali kepada Allah, orang yang sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Maknanya itu satu kategori. Satu lagi kategori seperti mana dalam ayat ni, al-mutatahhirin, yang sentiasa menyucikan dirinya. Maka dalam tafsir para alim ulama, menyucikan diri ini ada dalam dua kaedah. Satu kaedah adalah menyuci pada zahir kita, maknanya mandi kita, pakaian kita,
kekemasan kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi suruh jaga penampilan. Kan, kalau kita tengok dai hakim ni memang handsome lah. Rugi siapa yang tak tengok depan-depan ni. Saya tengok live. Dia lain tengok TV ni. Jadi apa kata Nabi? Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu. Fa aslihu libasakum. Maka perbaiki pakaian kamu. Maknanya pada segi zahir pun Islam menitik beratkan. Itu mutatahirin. Maknanya kena jaga daripada segi bau, kekemasan, kehandsoman, kecantikan, semua ni kena jaga. Itu satu bab. Tapi kalau muka handsome, hati hitam pun tak guna juga. Maka kata ada satu lagu lah, Ustaz pun belanja sikit, terdengar lah juga kadang-kadang. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Sikit sudahlah, sikit. Kadang-kadang hati kita ni pun kena dibersihkan. Bukan pun, mesti dan wajib kena bersihkan. Sebab kalau kita muka kita kemas, pakaian kita kemas, hati kita tak kemas. Hati kita penuh dengan dengki, hasad, ujub, takabur, sombong, nak menjatuhkan orang, kata kat orang, maki orang. Maka hati ni merupakan hati yang sepatutnya dia bersihkan dan dia jaga, dan hatinya perlulah dia kembali kepada Allah. Maka kata ulama, dua perkara ini perlu disucikan, dibersihkan. Satu pada benda yang zahir, satu benda yang batin. Maka itulah tajuk yang kita akan kupaskan mengenai tentang mandi. Okey, baik. Jadi dua golongan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama golongan yang banyak bertaubat, yang kedua golongan yang sentiasa membersihkan diri. Jadi dua perkara ini tulis di ruang komen dan sebarkan kepada mereka yang lain. Kita nak terus ke soalan pertama pagi ini, datangnya dari Mas Nizah. Ayuh kita lihat soalannya bersama. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Soalan saya, waalaikumsalam. Adakah orang yang baru memeluk agama Islam, mu'alaf, atau yang mahu bertaubat dari dosa besar, perlu mandi sunat taubat sebelum solat taubat? Bagaimanakah niat dan tata cara mandinya? Itu soalan pertama. Soalan kedua, niat mandi sunat atau wajib jika dibaca di dalam bilik mandi yang bersambung dengan tandas adalah haram. Jadi bolehkah kita baca niat bahasa Arab di luar bilik mandi, kemudian semasa mandi barulah niat di hati? Cantik soalan ini. Mohon pencerahan. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Nizah atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Mas Nizah. Ada dua soalan. Satu, orang yang masuk dalam agama Allah, iaitu memeluk dan memiliki hidayatut taufiq, masuk Islam, mu'alaf, adakah dia perlu mandi? Itu satu. Yang kedua, niat. Kalau nak mandi wajib, mandi sunat ni, boleh tak niat? Sebab dia ada perkataan lillahi ta'ala tu. Betul. Perkataan Allah tu boleh tak sebut dalam tandas? Maka insya-Allah kita akan kupaskan. Yang pertama, majoriti pandangan para alim ulama mengatakan bagi golongan mu'alaf yang baru masuk dalam agama Allah, yang memiliki hidayah Allah, maka sunat untuk mandi. Kategori dia sunnah. Baik. Maknanya kalau tak mandi pun tak apa, tapi sunat. Cuma para alim ulama membahaskan seperti mana Imam Nawawi kata kenapa mereka ni kena mandi. Sebab ialah sebelum daripada masuk Islam, mereka tak tahu apa yang Islam perintahkan. Contohnya dalam kategori mandi ni ada mandi janabah, kan, mandi wajib. Jadi mereka mana tahu mandi wajib ini? Jadi kata ulama, sekiranya ni Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, kalau sekiranya dia sebelum daripada Islam, dia dah biasa mandi, maknanya lepas dia keluar berjunub tu, dia mandi. Kan, dia nak bersihkan diri dia. Maksudnya dengan niat dia nak ialah dia taklah mandi macam yang orang Islam mandi, tetapi dia nak mengangkat hadas tu. Maknanya ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Maka kalau sekiranya dia masuk dalam agama Islam, maka dia tak perlu mandi dah, sebab niat dah tadi dia dah mandi, selalu dia mandi. Tapi kalau sekiranya dia tak mandi, maka Imam Nawawi menyebutkan dia kena mandi. Mandi. Tetapi sekiranya dia belum balik, kalau dia belum balik, maka dia tak perlu mandi. Apa-apa pun kategori sahabat-sahabat mu'alaf kita yang baru masuk Islam,
disunatkan untuk mandi berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata Nabi, izhabu bihi ila haid bani fulan famuruhu an yaghtasil. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian bersamanya ke kebun Bani Fulan, satu kebun yang Nabi sebut, pergi ke kebun ni, maka engkau mandi dan perintahkannya untuk mandi. Maka ulama majoriti kata sunat mandi ketika mana memeluk agama Allah. Sunnah. Itu jawapan kepada soalan yang pertama. Soalan yang kedua mengenai tentang niat. Kata para alim ulama, kadang-kadang kalau dulu tandas ni, tandas kita kena faham, tandas untuk kita, minta maaf saya sebut, mengeluarkan jalan depan dan belakang, dia asing dengan mandi. Yang tak boleh kita sebut itu adalah tandas yang kita qada hajat. Sama ada jalan depan, jalan belakang. Kalau zaman dulu ni dia asing. Bilik air kita je sekarang dia satu kan. Kan? Kalau ada setengah bilik air tu macam contoh di supermarket, di mall ni, dia tandas yang kita nak qada hajat ni dia ada tutup. Kalau basuh tangan tu tempat lain lah. Makna memanglah dalam tu semua kesemuanya tandas, tetapi diasingkan melalui pintu. Maka pandangan ulama mengatakan kalau tempat yang membasuh tangan ataupun tempat istihmam, disebut istihmam ni, macam kalau kami di negara Morocco ni dia ada tempat untuk qada hajat satu tempat, istihmam untuk mandi ni satu tempat. Kalau mandi ni, tempat mandi ni boleh. Baik. Tidak jadi masalah. Tetapi yang qada hajat ini yang tak dibenarkan kata ulama. Jadi ustaz, sebenarnya boleh ke tak boleh? Diambil jalan yang lebih elok, lebih baik. Kalau majoriti, kalau kita tengok rumah di Malaysia ni disatukan tandas dengan tempat mandi, maka lebih baik jangan dilafazkan, sebab niat ni di hati. Betul. Sepakat para alim ulama kata niat ni di hati. Tapi ustaz, saya tak boleh, rasa menggeletar kalau tak melafazkan. Betul. Jadi kata ulama, lafaz kat luar. Macam tadi dia sebut, ustaz saya nak lafaz nawa itu, dia kata kan saja aku nak mandi ni semua, lillahi ta'ala boleh ataupun tidak? Boleh kalau di luar. Bila masuk, yang penting lafaz itu tak dikira lagi. Dia kena bila air tu sampai ke badan kita, baru kita niat. Dalam mazhab Syafi'i, maka waktu itulah niat dikira. Sebab tu niat ni dalam hati. Jangan rasa-rasa susah. Bila nak mandi tu, kenakan air dekat badan, waktu itulah kita niat, dah diterima walaupun kita tak lafaz. Lafaz ni membantu niat saja, kata dalam mazhab Syafi'i, dia harus saja untuk kita melafazkan. Tetapi kalau lafaz tak niat, tak jadi juga. Yang paling penting adalah niat di hati. Baik ustaz, tadi ada satu soalan yang ditanyakan tentang tadi kita bicara tentang mu'alaf, bagaimana orang yang buat dosa besar. Jadi adakah dianjurkan mandi dahulu sebelum solat sunat taubat ataupun boleh terus solat sunat taubat? Bagaimana? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya tidak diminta untuk kita ada mandi taubat, tidak ada. Solat taubat ada. Bila solat taubat ni sudah pasti dia kena berwuduk. Nak solat wajib berwuduk. Tetapi kalau tak solat, tak berwuduk tak apa. Tetapi bila dia nak solat, dia kena berwuduk. Dan tidak ada dalam satu nas yang mengatakan kalau dia nak bertaubat, dia ada mandi taubat. Maka jawapan untuk kepada yang bertanya, kalau sekiranya dia nak bertaubat, sama ada dosa kecil dan besar, maka dia bertaubat kepada Allah sama ada dengan beristighfar ataupun dengan solat sunat taubat, minta keampunan kepada Allah dengan berwuduk tanpa mandi. Tapi kalau dia nak mandi kadang-kadang, solat taubat ni tengah malam, nak segarkan badan, itu pun tidak jadi masalah. Okey, baik. Banyak lagi perbincangan yang ingin kita ketengahkan. Kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim. Pagi ini kita bicarakan berkaitan topik mandi sunat bersama dengan tetamu jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Dr. HD. Baik, kita nak teruskan perbincangan pada pagi ini. Doktor, apakah yang ingin kita ketengahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Da'i Hakim. Sahabat-sahabat yang setia dalam program Tanyalah Ustaz, semoga Allah merahmati.
tolong kongsi dan sharekan sebab benda penting. Betul. Kalau tak lengkap, kalau whiteboard dengan kejap lagi kita ada praktikal, ada baldi semua dah siap dah, kita nak mandi kejap lagi. Baik, insya-Allah. Kalau kita tengok tajuk kita tentang mandi sunat, maka kita nak kategorikan mandi ni sebenarnya ada berapa jenis. Tapi sebelum kita nak pergi dengan lebih detail, kita nak tengok maksud mandi ni, iaitu mengalirkan air ke atas badan dengan niat tertentu. Sama ada niat dia untuk dia nak mandi wajib, ataupun dia nak mandi sunat, ataupun dia nak mandi biasa saja. Jadi memang kita faham kebiasaan masyarakat kita, dia akan mandi lebih kurang 3 kali sehari. Wallahualam lah, ada 4 kali. Betul. Ada 2 kali, sekali tu jarang lah. Kan? Tapi kalau waktu cuti ni mungkin kalau cuti, kadang-kadang diorang kata nak mandi tu malas. Jadi petang baru dia mandi. Ada orang begitu. Tapi kalau di Morocco, macam Ustaz duduk lebih kurang 10 tahun ijazah sampai PhD di Morocco, kami ni buka rahsia lah, mandi ni musim sejuk 3 hari baru mandi. 3 hari baru mandi. Dia musim sejuk ni dia bukan macam aircon kita, dia sejuk. Jadi 3 hari 4 hari dia tak berbau. Dia tak berbau. Cuma musim panas tu kerap sedikitlah kita akan mandi sebab panas. Tapi musim sejuk ni dia tak boleh mandi terlampau kerap sebab dia akan sakit tulang. Baik. Sebab air akan meresap ke tulang dan akan rasa inilah walaupun kita mandi dengan air panas. Cuma 3 hari. Jadi kena biasalah. Tapi pagi ni Ustaz mandilah. Alhamdulillah. Baik, jenis mandi. Kita nak tengok jenis mandi. Dia ada 3 kategori. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus. Dan sebab yang wajib ini kita tengok ada beberapa sebab. Yang pertama sebab datangnya haid dan habis haid tu maka dia kena mandi. Yang kedua, mandi nifas. Selepas darah turun, maknanya telah selesai melahirkan anak, darah tu dah selesai, maka di sana ada mandi nifas. Mandi wiladah, mandi disebabkan melahirkan anak. Kemudian selepas bersama dengan suami, maknanya selepas bersama dengan suami, mandi wajib. Kemudian keluar air mani, mungkin dalam keadaan mimpi, ataupun dalam keadaan yang bukan bersama dengan pasangan. Jadi keluar air mani, maka dia wajib mandi. Dan mandi jenazah, mandi jenazah tu kena mandikan, itu wajib. Maka ini adalah kategori yang disebut sebagai wajib mandi. Untuk kita niat sebagai dia adalah sebagai kewajipan. Yang kedua, jenis kedua adalah jenis sunat. Sunat ni banyak. Yang pertama mandi sunat Jumaat. Yang kedua, sunat 2 hari raya, Aidil Adha dan Aidil Fitri. Kemudian 2 gerhana, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Saya singkatlah, kalau nak tulis penuh tu sampai ke lantai kita nak tulis. Jadi sunat selepas mandikan jenazah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, man ghasala maitan falyaghtasil. Sesiapa yang mandikan jenazah, maka sunat dia mandi. Baik. Sunat dia mandi. Itu dalam satu hadis baginda Rasulullah. Kemudian sunat setelah memeluk agama Islam yang tadi ditanya. Jadi sunat juga. Kemudian sunat ihram. Maknanya sebelum nak pakai ihram, sunat mandi dulu. Sama ada ihram tu umrah ataupun haji. Kemudian banyak sebenarnya dalam haji dan umrah ni banyaklah. Selepas sebelum wukuf dan sebagainya, itu ada sunat-sunat yang detail, panjang, dan ia dalam kategori mandi sunat. Kalau harus pula mandi untuk menyegarkan badan. Ni setiap hari, Ustaz. Ni setiap hari. Cumanya kata ulama, rugi. Ni orang yang rugi. Sebab apa? Bila dia mandi, dia jadi sebagai adat. Betul. Adat ni adalah perbuatan yang dilakukan sentiasa. Maknanya dia jadi adat dah. Bangun pagi, sebelum nak solat subuh, nak pergi kerja, dia mandi. Tiba-tiba dia tak mandi untuk menyegarkan badan, untuk kerana Allah. Inna salati, dalam surah Al-An'am. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solat aku, ibadah aku, hidup dan mati kerana Allah. Jadi bagaimana nak yang harus itu menjadi pahala sunat? Apabila dia mandi, menyegarkan badan dia dengan niat untuk dia segar, untuk menjaga kebersihan kerana Allah. Masya Allah. Jadi dapat pahala. Kalau dia mandi sahaja-saja,
maka tak dapat apa-apa. Rugi lah. Rugilah. Dia tak dapat pahala pada hari itu, hanya menyegarkan badannya saja. Baik. Ini kita dah tengok dah. Jenis dia, kemudian maksud mandi. Saya belik kitab. Dalam kitab kita tengok. Sebenarnya kita nak tengok yang sebaik-baik contoh ni adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya penonton di rumah, berapa banyak kolah yang kita mandi? Kalau wuduk pun dah berkolah. Wuduk ni kadang-kadang basuh anggota wuduk, muka banjir. Satu kali basuh muka, satu gayung. Masya Allah. Itu belum mandi. Kalau mandi saya tak tahu berapa kolah. Kan? Jadi berapa banyak kadar yang Nabi gunakan untuk mandi. Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan seperti mana para sahabat menyatakan kadar air yang digunakan baginda Rasulullah ialah 2.7 liter. Masya Allah, sikit Sikit. Kalau air botol mineral 1.5 tu, lebih kurang 2 botol air mineral. Masya Allah. Itu, Ustaz, tak cukup. Ini je saya baru basuh muka. Jadi nampak tak bagaimana kadar yang Nabi. Sebab tu Nabi tak memberikan kita membazir. Kadang-kadang pembaziran air ni terlalu banyak. Sehingga kan kita sekarang ni tak sedar. Dulu ada fenomena El Nino, kan, sampai air waktu tu kita risau habislah. Dan dikhabarkan waktu tu ada kementerian lah menyatakan bahawa 2025 tak silap saya hingga 2025 hingga 2030 akan berlaku kepanasan sehingga air akan jadi kering. Jadi waktu tu baru kita tahu, ya Allah, pentingnya air ni. Jadi kadar yang Nabi gunakan pada 2.7 liter. Cara mandi pula, yang pertama berniat mengikut jenis mandi, sama ada wajib, sunat ataupun harus. Yang kedua, menghilangkan najis daripada badan. Jadi ada praktikal sikit. Dia hilangkan najis yang ada pada badannya. Kemudian meratakan air keseluruhan badan. Maknanya dia ratakan air, guna 2.7 liter tu, dia gosoklah, dia meratakan keseluruhan air itu supaya kena pada seluruh anggota badan. Ini apa yang disebutkan oleh para alim ulama mengenai tentang cara mandi, khususnya bagaimana mereka melihat dan mengetahui cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Okey, baik. Jadi ada 3 pencerahan di sini. Yang pertama berkaitan jenis mandi, ada wajib, ada sunat, ada harus. Kadar air yang digunakan, ini yang perlu kita lakukan. Dan yang paling penting, cara mandi. 3 cara paling mudah: niat, hilangkan najis dan ratakan ke seluruh badan. Baik Ustaz, Doktor, kita nak meraihkan soalan dari sahabat kita, Razali Ismail. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Adakah niat mandi sunat dan mandi wajib boleh dilakukan sekali mandi sunat dan mandi wajib? Yang kedua, ada berapakah mandi sunat di dalam Islam dan mandi sunat yang manakah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih juga kepada Razali yang sudi bertanya. Silakan Doktor. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 soalan daripada Encik Razali kita. Yang pertama mengenai gabung niat. Ni biasa dia solat dia akan sampai. Ustaz, kalau saya nak gabung niat solat qabliyah, contohnya solat rawatib dengan solat wudu, boleh tak boleh? Itu kita dah bincangkan. Kemudian dia akan sampai nanti Ramadan. Ustaz, boleh tak saya nak qada dengan puasa 6? Nak gabung kan? Ni semua jenis nak combo ni. Boleh tak boleh? Jadi kata para alim ulama, untuk mandi juga dibenarkan. Baik. Sebab dengan niat yang satu dan cara yang satu. Maka sekiranya seseorang itu, contoh, hari ni hari Jumaat, contoh hari Selasa, tapi bayangkan hari ni Jumaat. Baik. Sebab ada mandi Jumaat, solat Jumaat, mana mandi hari Jumaat. Maka kata ulama, pagi tu kita berjunub, maka kita nak mandi wajib. Dalam masa yang sama nak mandi sunat Jumaat. Jadi boleh tak kita gabungkan sekali? Maka jawapannya boleh. Tidak jadi masalah. Kata ulama, yang penting kena niat yang wajib dulu. Baik. Mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dan dicampur dengan mandi hari Jumaat. Maka dibenarkan, tidak jadi masalah. Tapi Ustaz, saya nak campur pula. Tiba-tiba hari tu hari raya pula. Jumaat, dah Jumaat, hari raya. Kemudian malam tu bersama dengan isteri tak mandi lagi. Boleh tak combo 3 sekali? Boleh.
tidak jadi masalah, dibenarkan kata para alim ulama. Itu Lama soalan tu. yang pertamalah. Untuk soalan yang kedua, Okey Ustaz, sebelum kita nak raikan soalan yang kedua, kita nak raikan dahulu pemanggil di talian. baik. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan Nai, Ya. saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Salim. Okey, Haji Tekinon. Silakan. Soalannya Ustaz dan Nai, Mm-mm. ada orang katalah kalau kita lepas ziarah kubur, baik hantar kubur ke apa, kita kena mandi ke Ustaz? Sebab kalau tak mandi dia kata yalah, dia kata takut kena ada apa-apa kejadian ini. Jadi nak minta penjelasan Ustaz lah. Sebab katanya kalau tak mandi akan jadi apa-apa hal. Itu saja soalannya pagi ini Ustaz. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tekinon. Oh, ceria betul suara pagi ni ya. Cantik soalan beliau. Bertanyakan tentang kalau kita pergi ziarah kubur dan balik, adakah perlu mandi? Baik, terima kasih pada Tuan Haji Tukinon. Mengenai tentang mandi, ada satu hadis Nabi SAW bagaimana Nabi sebut, apabila kamu mengangkat jenazah hendaklah kamu berwuduk. Selepas itu wuduk, dan sekiranya kamu memandikan jenazah, man ghasala maitan falyaghtasil. Bila kamu memandikan jenazah, maka sunat lepas daripada itu kamu mandi. Baik. Itu yang kita dah faham tadi, dia kategori sebagai sunat. Maknanya kalau orang yang menguruskan jenazah, dia dah mandikan jenazah, sunat dia mandi. Tapi kalau orang yang pergi ziarah, orang yang mengangkat contohnya jenazah, kemudian orang yang pergi ke kubur, perlu ke dia balik mandi? Sebab ada sebab. Kalau mandi kerana nak membersihkan, sebab yalah kadang-kadang kita pergi kubur ni, biasalah dia bukan pergi mall. Kubur ni dengan lumpur dengan ni. Jadi dekat situ ada selut dan sebagainya, dia nak bersihkan diri dia. Maka itu sebagai kategori untuk nak membersihkan diri. Tetapi orang kita ramai yang beranggapan, katakan sekiranya dah lepas habis orang kata ke bumi kan, kena mandi. Sebab apa? Takut badi. Sebenarnya tidak ada badi. Itu hanyalah tanggapan masyarakat kita akan jadi sesuatu, tidak ada yang berkaitan, dan dia boleh jadi dalam kategori khurafat. Sebab apa? Sebab Nabi sebut mayat ini dia bersih. Dia walaqad karamna bani Adam, Allah telah memuliakan anak Adam daripada hidupnya sampai matinya. Maka jangan kita anggap kalau kita ni nanti akan kena badi dia, malapetaka dan sebagainya. Itu adalah benda khurafat yang perlu kita elakkan. Okey Ustaz, ramainya minat topik pada pagi ini. Kita nak raikan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Dr. HD. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Doktor. Doktor ada sebut tadi mandi tadi boleh gabungkan 2 dan 3 tadi tu. Soalan saya mungkin saya kurang jelas, ini terkeliru sikit. Ada setengah pendapat yang mengatakan Doktor ya, kalau sekiranya kita gabungkan 3-3 macam Doktor sebut tadi, dan kita nak solat subuh contohnya Doktor ya, ada yang mengatakan kita kena ambil uduk. Adakah boleh kita gabung yang 3 tadi, tidak perlu ambil uduk ke? Ambil uduk semula ataupun macam mana? Dan ada yang mengatakan sekiranya nak solat subuh kena ambil uduk juga. Tak dikira apa yang kita kata mandi wajib, mandi apa semua tadi yang gabungkan itu tidak dikira. Adakah benar pandangan ini ataupun pendapat ini, ataupun bagaimana status benda ni Doktor? Itu soalan saya Doktor. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Dah lama tak dengar tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Tuan Haji Tukinon suaranya ceria, ini macho. Gentle. Okey Doktor, bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji Omar. Mengenai tentang mandi tadi, boleh tak kita gabungkan? Kata ulama boleh kita nak gabungkan untuk niat. Cuma bila bab wuduk ni, dia satu bab yang lain pula. Baik, kata ulama, kita kena faham betul-betul apa yang disebutkan oleh para alim, khususnya para ulama mazhab Syafi'i telah membahaskan ilmu ni. Kalau sekiranya seseorang yang mandi wajib, dia mandi wajib, kemudian perlu tak dia berwuduk, maka kata ulama tak perlu. Tapi kalau dia nak buat, kerana sunat untuk sebelum mandi wajib berwuduk dahulu. Itu sunat untuk kita berwuduk kemudian kita mandi. Maka lepas daripada mandi tak perlu kita nak berwuduk sebab dah berwuduk tadi.
Okey, jelas. Jelas. Sebab kalau sekiranya nak bersihkan Ustaz yang jalan depan, jalan belakang, kita bersihkan dulu. Barulah berwuduk, kemudian barulah mandi, dan lepas habis mandi tak perlu berwuduk sebab dah wuduk tadi. Betul. Jadi wuduk untuk nak sebelum mandi wajib tu sunnah. Tetapi ada orang yang dia tak nak berwuduk, dia tak nak sunnah tu, dia tak dapatlah sunnah. Dia niat untuk mandi wajib. Maka hadas besar dengan hadas kecil, hadas besar lebih besar lah. Maksudnya bila dia dah mandi, automatik. Bahasa kita automatik, dia akan termasuk juga dalam wuduk. Tetapi dengan syarat apa? Dengan syarat adalah mandi wajib. Baik. Adapun mandi sunat, contohnya mandi sunat Jumaat. Dia mandi, saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala, tiba-tiba termasuk tak wuduk? Maka tak termasuk. Sebab mandi sunat tak include, tak masuk wuduk sekali. Dia tak boleh masuk. Kalau dah habis mandi, wuduk. Tetapi mandi wajib, sebab dia lebih besar, disebut pun hadas besar, maka ambil wuduk ni mengangkat hadas kecil. Maka bila kita mandi hadas besar, hadas kecil ni juga terangkat. Maka kalau mandi wajib, dia dah termasuk wuduk dah, walaupun kita tak berwuduk. Tetapi kalau mandi sunat, dia sunat. Dia bukan hadas besar. Jadi lepas mandi sunat, dia kena berwuduk sekiranya dia nak solat. Jadi apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Omar tadi betul. Sekiranya kalau dia mandi wajib, tak perlu wuduk. Sebab dah mengangkat hadas besar tu tadi, dah mengangkat hadas kecil. Kalau mandi jenis kategori sunat ataupun harus, lepas mandi dia kena berwuduk untuk solat. Kalau tidak, solatnya tidak sah sebab dia tak berwuduk, sebab dia tak termasuk dalam kategori wuduk dan mandi itu dalam sunat dan harus. Okey, jelas dan terang pencerahan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Dr. HD. Kita nak meraih lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Robiza Abu Bakar. Saya nak tanya Ustaz. Okey, silakan. Bagi seorang perempuan tu, jika dia nak mandi sunat, apakah boleh digabungkan? Baik. Okey, baik. Soalan saya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Robizan Abu Bakar atas soalan, bolehkah gabung niat mandi wajib dengan mandi sunat? Baik, terima kasih Puan Robizan daripada Teluk Panglima Garang. Memang garang semua. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, seperti mana yang kita sebutkan tadi, memang kita boleh menggabungkan antara wajib dan sunat, ataupun sunat sesama sunat. Contohnya hari ni hari Jumaat, dia nak hari Jumaat tu pula hari raya. Jadi dia boleh gabungkan. Cuma kata ulama, kalau sekiranya dia boleh mengasingkan, lebih baik asingkan. Maka na aksar fadlan, fi'lan aksar fadlan. Itu satu kaedah. Apa yang banyak dilakukan, maka banyaklah kelebihannya. Kalau macam semayang sunat, memang boleh kita gabungkan untuk solat sunat wudu, solat sunat tahiyatul masjid dengan solat sunat rawatib, boleh digabungkan. Kerana solat sunat wudu dan solat sunat tahiyatul masjid ni diikuti. Maka dia boleh solat dengan 2 rakaat sahaja. Kalau kita solat sunat macam qabliyah zuhur, boleh dah dikira pakai. Cuma kata ulama, sekiranya diasingkan, saya nak solat sunat wudu dulu, kemudian baru saya nak solat sunat tahiyatul masjid, kemudian baru saya nak solat sunat, sekiranya ada masa, maka itu lebih banyak fadilatnya. Betul. Begitu juga kata para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, sekiranya hari itu hari Jumaat, hari itu hari raya, kena pula tiba-tiba gerhana, contohlah. Jadi saya nak mandi itu asing dengan niat, saja aku mandi sunat Jumaat dulu, kemudian dah habis saja aku mandi 2 hari raya dulu, kemudian habis dia mandi, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia nak gabung pun tidak jadi masalah. Banyak kita buat, banyak fadilat dia. Masya Allah, banyak amalan, banyak berpahala. Baik, kita rehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan mandi sunat. Baik, bila kita menyebut tentang mandi sunat ini, saya nak tanya satu soalan doktor.
Ada orang dia mandi hari ni tanpa bertutup. Tanpa pakai sebarang pakaian. Jadi bagaimana? Baik, terima kasih pada Dai Hakim dan sahabat-sahabat penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati. Amin. Bila kita sebut tentang mandi, sudah pasti kita mandi ni tengok pada keadaan tempat. Tak pernah lagi kita mandi di khalayak ramai dalam keadaan tak berpakaian. Jadi waktu ketika itu kita nak mandi, mestilah kita menutupi aurat. Tetapi sekiranya kita mandi dalam keadaan tertutup, dia beza sebenarnya. Kalau mandi pada zaman dahulu dengan zaman sekarang, hatta ketika mana nak qadha hajat, disebut ghaid. Ghaid ni dalam istilah bahasa sekarang ni kita kata qadha hajat lah ghaid tu, tapi dalam istilah mu'jam, dalam istilah bahasa Arab yang fusha, ghaid ini adalah satu tempat yang dia macam dia datar macam tu, kemudian dia ada curam. Itu disebut ghaid. Curam itu disebut ghaid. Jadi kebiasaan orang bila sebut orang Arab, kau nak pergi mana? Dia nak pergi ke tempat yang curam untuk qadha hajat, disebut ghaid. Jadi bila dah lama kelamaan orang sebut tempat yang curam itu ghaid, maka disandarkan apabila orang nak qadha hajat, disebut ghaid. Baik. Jadi kata para alim ulama, zaman dulu dia cari tempat situ sebab dia nak melindungi daripada mata manusia. Maka ketika itu boleh ataupun tidak dia singkap auratnya, maka dibenarkan dengan syarat tidak ada orang yang melihat. Kalau sekiranya mandi, zaman sekarang ini mandi sudah pasti mandi di bilik air, dah tertutup, dah semua dah lengkap. Maka boleh ataupun tidak, ulama membahaskan disebut aria. Aria ni maksudnya arian. Arian ni maksudnya tidak berpakaian. Mandi dalam keadaan tidak berpakaian, boleh ataupun tidak? Boleh. Dia tidak wajib, cuma adab kita. Adab, cara adab orang Melayu kita, dia pakai kain batik. Betul. Kan? Orang lelaki ke orang perempuan, kalau ni dulu dia sidai kain batik kita pakai. Sebab kalau zaman-zaman dulu kayu-kayu, celah-celah kayu, takut orang skodeng. Betul. Jadi lebih baik kita jaga. Tapi kalau sekarang ni dalam rumah batu, jarang sangatlah. Maka kata ulama, dibenarkan untuk kita mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Kerana ada beberapa tempat yang boleh tidak berpakaian. Antaranya disebutkan oleh ulama dalam mazhab. Yang pertama, ketika kita mandi, pastikan bukan mandi depan orang. Mandi dalam bilik air seorang-seorang. Yang kedua, ketika bersama dengan isteri, itu dibenarkan untuk menyingkap aurat. Yang ketiga, ketika mana kita nak qadha hajat. Jadi kalau kita tak tengok, macam mana kita nak tahu? Jadi waktu itu boleh disingkap aurat untuk dilihat, kata para alim ulama. Maka jawapan boleh ataupun tidak Dai, maka jawapannya boleh, dan pastikan tidak ada orang yang melihat. Jadi kalau paling yang melihat pun suami isteri lah ya. Baik doktor, kita di hadapan kita ada gayung dan ada baldi. Kita nak buat apa doktor? Baik, kita nak tunjukkan sedikit praktikal dan adab-adab ketika mandi. Macam yang kita sebut, salah satu adabnya adalah dengan kita, ialah orang Melayu ni dia memang penuh dengan adab, akhlak. Jadi dia bila nak mandi, dia pakai kain batik. Kan kain batik bini selalunya. Jadi dia akan pakai untuk nak menjaga aurat. Boleh ataupun tidak? Boleh, tidak jadi masalah. Cuma bila ulama sebut bila kita nak mandi, khususnya mandi wajib, maka kita kena tahu seperti mana yang disebutkan, kalau boleh jangan ada pembaziran air. Sebab tu Nabi SAW disebutkan dalam kitab, Nabi mandi dengan sok. Sok ni satu sok arba amdad. Satu sok, bukan syok. Syok tu lain. Bahasa Arabnya sok ni, satu sok bersama dengan 4 amdad. Satu mud ni, satu orang kata tadahan daripada tangan orang normal. Maknanya ni 1, 2, 3, 4. Lebih kurang 2.7 liter lah. Kalau mengikut tangan yang sedikit besar, mengikut tangan Arab. Jadi tangan Baghdad ini disebutkan dalam kitab ketika mana membahaskan zakat dan ketika mana membahaskan tentang air, disebutkan mengenai kadar yang Nabi SAW mandi adalah 1 sok. 1 sok dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, iaitu 4 amdad. 4 amdad bersamaan dengan 2.7 liter. Kalau mazhab Hanafi dia lebih sikit, dia 6 amdad. Dia lebih daripada 2.7. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Baik. Saya tak nak terlalu praktikal ataupun secara detail, tapi saya nak praktikal melalui adab. Yang pertamanya, bila kita mandi,
kalau kadar air yang sedikit, sekarang ni orang mandi sama ada dalam kolah, dekat kolah tu, ataupun shower. Kebiasaan shower lah kan. Dia mandi tu siap dia punya package bernyanyi lagi. Kan? Sambil bernyanyi. Maka kalau nak mandi wajib, mulakan dengan belah kanan. Maka sebelum kita nak mandi, basuh tangan dahulu. Kita basuh tangan. Okey, saya nak tunjuk sedikit praktikal melalui baldi yang ada. Boleh tak? Saya nak duduk macam tahiyat. Boleh tak? Okey, boleh tak? Minta izin nak duduk seperti tahiyat, senang. Sebab ada baldi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila kita nak mandi ni, yang pertamanya, kita kalau nak mandi, contohlah kalau saya di Morocco dulu, satu baldi ni je. Mereka cukup marah kalau berbaldi-baldi. Sebab kalau kita pergi pendalaman negara Arab, mereka bila nak ambil air, saya duduk di pergunungan, bila kita nak ambil air, dia ambil air dengan keldai. Jadi kalau kita mandi macam di Malaysia ni, memang sekali mandi habis semua air dia dah. Jadi dia akan satu baldi ni, maka cukup untuk kita nak mandi. Maka bila kita ada guna gayung, sebelum kita nak mandi tu, sunat kita basuh tangan. Baik. Okey, basuh tangan. Kemudian basuh di tempat kemaluan disebut. Maknanya sama ada jalan depan ataupun jalan belakang. Okey, basuh tangan ni supaya apa? Supaya tangan kita bersih. Dan basuh di kemaluan itu adalah untuk nak membersihkan mana-mana bahagian yang ada terdapat padanya najis. Okey, bila dah selesai, kita dah basuh tangan, kemudian dah basuh jalan depan dan jalan belakang, kita dah, orang kata dah pastikan bersih, maka pada waktu itu kita ambil, kita berwuduk. Ini kalau mandi wajib. Mandi wajib. Kalau sekiranya dia tak nak wuduk, saya dah sebut dah. Kalau mandi wajib, wuduk dah include. Sebab mandi wajib ni disebut hadasul akbar, hadas besar. Wuduk ni hadas kecil. Maka bila dah buat hadas besar, hadas kecil dah termasuk. Maksudnya dia dah telah terangkat sekali. Maka sunatnya berwuduk. Wuduk seperti biasa. Wuduk seperti wuduk baginda Nabi, basuh muka, basuh tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki kanan, kaki kiri, selesai. Kemudian dah selesai berwuduk, maka barulah start mandi. Okay, bila kita mandi, ni bayangkan ada air ni. Siapa tak nampak, alamatnya dia tak mandi lagi. Baik, dia pun angkat air ni. Maka bagaimana kita nak buat? Kita basuhkan di sebelah kanan dahulu. Sekali, bila dah basuh sekali, letak, kita sapu. Kita ratakan air tu, sapu belah kanan. Ustaz, dia pergi belah kiri lah Ustaz. Dah memang sifat air tu begitu, takkan kita nak letak plastik. Jadi biarkanlah dia mengalir belah kiri ke kanan, tapi kita gosok tu belah kanan dulu, ke ketiak kita, celah-celah peha kita ni semua sekali. Kemudian kita ambil lagi, mandi, sama buat belah kanan dulu. 3 kali, itu sunnah. Lepas kanan, barulah kiri. Pergi belah kiri pula, benda yang sama, pergi, kita mandi, sehingga kita dah, orang kata dah ratakan keseluruhan badan, dan ada part-part yang kita kena jaga. Kalau mandi, berdiri, part yang di belakang, tempat kita nak duduk, menggunakan belakang kita ni lah, disebut, kalau dalam istilah bahasa Arab, disebut maq'ad. Maq'ad tempat duduk, maknanya, minta maaf saya sebut punggung. Jadi, kalau kita mandi wajib, pastikan di celah-celah kita punya tempat nak duduk, saya istilahkan tempat untuk kita duduk itu, pastikan terkena air. Kadang-kadang kalau kita duduk begini, air tak kena. Betul. Bila air tak kena, kita nak solat, kita lepas daripada tu kita nak beribadat, tak sah ibadat kita. Kalau kita duduk macam yang da'i duduk ni, kita duduk macam tahiyat ni, di celah-celah peha. Betul. Sebab tu kena pastikan air masuk dalam celah-celah peha ni, maknanya keseluruhan anggota badan. Sebab tu tok guru dulu, saya dulu mengaji pondok di Mojokerto, Surabaya, Indonesia, pada umur 12 tahun, diajarkan menggunakan tisu. Minta maaf saya sebut sedikit detail, minta maaf saya sebut. Bagi orang perempuan, badan dia ada anggota-anggota yang perlu diperhatikan. Contohnya dekat dadanya, minta maaf saya sebut, di dadanya, tok guru dulu dia kata macam mana kita nak tahu air tu kena ataupun tidak, sebab menggunakan air yang sedikit, maka diletakkan tisu di dadanya. Di dada, supaya bila dia mandi, dia keluar tisu, tisu kering lagi, maknanya tak sampai air situ. Jelas maksud saya? Tapi kalau basah, maknanya confirm kena. Betul. Itu nak tahu cara kena ataupun tidak yang diajarkan oleh
guru-guru pondok. Jadi tujuannya adalah untuk meratakan keseluruhan badan. Jangan lupa tempat-tempat yang di celah-celah yang mungkin kita terlepas pandang, yang menyebabkan bila kita mandi, kita ingat mandi kita dah sah, rupanya tak sah disebabkan kita tak ambil cakna dalam bab mandi. Sebab tu bab mandi ni saya bawa tajuk khusus untuk program Tanyalah Ustaz kepada penonton. Supaya apa? Supaya kita tahu dan kita faham praktikal mandi. Sebab tu kalau kita dalam keadaan begini, kita duduk dalam keadaan mencangkung sedikit, kan? Pelipat kita ni kita gosok, maknanya tadi kita duduk kita gosok belah kanan dan belah kiri, mana-mana bahagian yang kita rasa di celah-celah ketiak ni kita ratakan air. Cuma kata ulama, Ustaz, adakah dia perlu sampai kita yakin? Ni orang tanya, sampai yakin maknanya yakin air semua dah kena, ataupun hanya pada zon? Maka kata ulama, bila mandi wajib ini dia zon saja, maknanya kita sangkaan lebih kepada yakin air telah kena ke seluruh badan. Masya dia tak Allah. Sampai kepada tahap yakin. Nampak dah tuan-tuan, nampak syok ni. Tapi kita rehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerja-kerja untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf sedang giat dijalankan. Kita sedang menambun tanah dan kita juga sedang membina retaining wall, dan insya-Allah kita akan piling dalam masa yang terdekat. Ayo sama-sama menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan untuk saham akhirat kita. Kita ingin melahirkan mereka yang berdakwah di jalan Allah, menegakkan kalimah la ilaha illallah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saham akhirat menanti kita, insya-Allah. Akademi Al-Bayan, satu agama. Baiklah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian dan juga Al-Fadhil Ustaz Doktor, saya dimaklumkan dalam proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami semua pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah yang mengizinkan untuk kita buat kerja dakwah. Alhamdulillah. Tidak ada kerja yang paling mulia melainkan kerja menegakkan kalimah la ilaha illallah. Ini kerja baginda Rasulullah. Nabi ketika mana pergi di pasar-pasar, Nabi sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah. Sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa antum tuflihu, kamu pasti akan berjaya. Jadi kita nak membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, dan alhamdulillah hasil daripada sumbangan yang ada sekarang ini, kita dapat tambun tanah, kita dah buat retaining wall, maknanya tembok. Kalau siapa-siapa yang pergi melihat ke tapak ni, mereka akan nampak dah perkembangan. Dan sekarang ini, ketika ini, pada saat ini sedang dijalankan kerja-kerja piling. Dan alhamdulillah, untuk pengetahuan semua sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati oleh Allah, kita minta kebenaran daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk dapat kutipan. Kita juga berjumpa dengan Kerajaan Negeri Melaka untuk mendapatkan kelulusan dan mendapatkan orang kata kata-kata yang baik, semangat untuk kita buat. Kemudian kita juga berjumpa dengan Jabatan Agama Islam Melaka untuk kita nak buat silibus. Kita berjumpa dengan Fadilatul Mufti, Sahibus Samahah, Datuk Mufti Melaka, kita berjumpa. Dan kita juga, apa yang kita rancang ni kita bawa ke Majlis Pembandaran Alor Gajah, dan alhamdulillah keputusannya dia bersetuju untuk memberikan kebenaran mendirikan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia ini. Jadi alhamdulillah, kerjasama yang sangat rapat, yang sangat erat daripada ahli parlimen, merangkap timbalan menteri pertahanan, Parlimen Alor Gajah memberikan sokongan. Bukan itu saja, masyarakat, rakyat Malaysia, bukan saja Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia datang pergi ke tapak, melihat sendiri, menyaksikan sendiri. InsyaAllah pada tahun 2025 dengan izin Allah, hujung tahun kita punya kompleks akan siap. Sekiranya
duit mencukupi untuk kita melaksanakan kompleks ini, insya-Allah. Jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat untuk kita buat sekarang ini, ketika ini nak piling, kerana kita nak pasak tiang-tiang ini untuk mendirikan di sana ada rumah ataupun di sana ada tempat untuk kita nak solat. Dan dikenali sebagai kompleks 3 budaya, 3 pintu. Ada budaya India, ada budaya Cina, ada budaya Melayu. Sekarang ni kita memerlukan tiang-tiang untuk diwakaf, diinfakkan, disedekahkan RM450, dan sekarang ini hampir separuh dah habis. Alhamdulillah. Lagi separuh lagi yang berbaki. Kita mohon kepada sahabat-sahabat, ayo segera cepat-cepat untuk kita berwakaf, kerana masa dah tidak ada. Kalau habis, ia adalah tempat untuk orang solat, mengaji, baca Quran, dan itulah peluang yang ada, insya-Allah. Sebab tiang ni orang tak tukar setiap tahun. Betul. Dia akan sampai hari kiamat, insya-Allah, dengan izin Allah. Sebab tu kita masuk majlis pembandaran, kita nak bangunan ni sehingga hari kiamat, insya-Allah dia kekal dengan izinnya. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ganjaran orang yang berwakaf, yang bersedekah ni sebenarnya lagi-lagi kita nak mendirikan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf sangat besar. Sebab mereka ni akan keluar berdakwah di jalan Allah, mengislamkan orang, dan asbab kita wakaf, derma, sedekah ni orang dapat memiliki hidayah Allah. Kita akan dapat ganjaran yang sangat besar. Mengislam, walaupun kita tak pergi turun ke medan dakwah. Kemudian mualaf-mualaf kita ni belajar. Dia tahu, dia praktikkan, kita dapat saham yang sama. Dan kami juga bukan saja memohon sumbangan, kita jual sambal teriak. Masya-Allah. Memang teriak dah habis dah, hampir habis. Kalau tengok dekat Shopee tu memang hampir habis, banyak review. Jadi boleh membeli sambil menderma. Sedap, alhamdulillah. Boleh nak pergi travel, orang pergi Mekah, orang pergi luar negara, anak-anak di asrama, boleh tolong beli. Memang penuh dengan ikan bilis, tak pedas sangat, orang kata taklah terlampau pedas. Dia nice saja, maka boleh beli, insya-Allah. Di situ ada sumbangan untuk tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga infak yang tuan-tuan berikan mendapat saham dunia dan akhirat. Seperti mana nombor yang tertera, boleh telefon, boleh layari, boleh buat potongan bulanan. Jangan lupa sedekah subuh esok nanti, hari Jumaat nanti ni. Betul. Sedekah ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Saham kita, insya-Allah dunia akhirat kita dapat. Dengan tagline kita, satu agama pelbagai bangsa. Dan boleh layari di media sosial kita untuk mendapat info-info yang kita lakukan, aktiviti-aktiviti. Khususnya kita ada fit practical solat pada 16 hari bulan nanti, insya-Allah, di Seremban. Okey, masya-Allah. Jadi jom sama-sama kita membantu untuk pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, yang diusahakan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. HD. Baik, kita nak terus beralih ke soalan seterusnya. Kali ini pula datang dari Fadli Mat Shah. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, jika kita mandi laut, sungai atau hujan sekalipun, bolehkah kita berniat mandi sunat atau wajib juga? Serta apakah kelebihan, kebaikan pada tubuh jika setiap kali mandi kita berniat mandi sunat? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Encik Fadli mengenai suatu soalan mandi sungai ataupun mandi laut ni, dia terjun. Ni biasanya atau kolam renang. Betul. Dia terjun kan, kuat lentang ke tak kira lah apa kuat, dia terjun, dia masuk, dia niat mandi wajib ataupun mandi sunat. Adakah dikira? Ya, dia dikira. Maka kata para alim ulama, sekiranya kita mandi kerana air laut, air sungai, air hujan merupakan air mutlak. Masya-Allah. Dia suci lagi menyucikan. Kita bila nak mandi wajib ini ataupun nak mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, dia mesti air yang disebut sebagai air yang suci lagi menyucikan. Dia tak boleh air yang suci tak menyucikan. Baik. Air kopi suci tapi tak menyucikan, tak boleh kita nak mengangkat hadas. Jadi dia mesti air yang suci lagi menyucikan. Antaranya air laut, air sungai, air hujan. Cuma bila air sungai ni, kita pastikanlah air itu kena keseluruhan anggota kita. Begitu juga dengan air hujan. Dan bila kita niat untuk nak mandi wajib ataupun sunat, maka dia dah telah terjadi ketika mana kita terjun dan keseluruhan tubuh badan kita dah kena air.
Cuma bila disebut, Ustaz, kalau sekiranya kita niat ia sebagai mandi sunat, apa kelebihan dia? Sudah pasti kelebihan dia adalah kita mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Orang yang sentiasa mengikuti sunnah baginda Rasulullah, maka dia akan dapat syafaat baginda Rasulullah. Bukan itu saja, dia akan duduk bersama dengan junjungan besar baginda Nabi SAW dalam syurga. Bukan itu saja, yang paling besar orang yang ikut Nabi, fattabi'uni, siapa yang ikut Nabi, Allah sayang, Allah cinta. Seperti mana dalam dalil Al-Quranul Karim. Okey, baik. Jadi jom kita lakukan amalan mandi sunat. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Kita rehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Lepas jemur, baju dilipat, disimpan dalam almari lama. Jangan tinggal amalan sunat, niat mandi jangan dilupa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini. Kita masih lagi membincangkan topik tentang amalan mandi sunat. Baik, kita nak terus meraihkan soalan dari sahabat kita berkaitan mandi musafir. Daripada Sahziatul Siddiq, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sebelum melakukan permusafiran, apakah kita disunatkan untuk mandi sunat musafir dan kemudian mendirikan solat sunat musafir? Ini kerana beranggapan beroleh pahala ketika permusafiran. Bagaimana situasi sekiranya seseorang itu terlupa untuk melaksanakan mandi sunat musafir, namun selepas sampai ke destinasi baru melaksanakan mandi sunat musafir itu? Apakah dibolehkan, Ustaz? Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Sahziatul Siddiq atas soalan. Yang pertamanya, mandi sunat musafir itu tidak terdapat dalam mana-mana asar, dalam mana-mana hadis Nabi SAW. Cuma yang ada, bila Nabi SAW nak keluar, maka Nabi berdoa. Itu ada. Ataupun ketika mana kita nak bermusafir, sunat untuk kita solat sunat sebelum musafir, itu ada. Tapi mandi itu seperti mana yang biasa kita bila nak musafir, sudah pasti kita nak segar. Jadi dia adalah mandi biasa, mandi seperti mana kita nak menyegarkan diri, cuma kita niatkan untuk dia mendapat pahala sunat. Itu dibolehkan. Cuma kalau khusus seperti mana sunat tadi, sunat Jumaat, tadi ada satu soalan, dia kata, Ustaz, apakah sunat mandi yang Nabi sentiasa buat? Maka Nabi sentiasa buat adalah mandi sunat Jumaat, disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW. Sebab gerhana bukan selalu ada gerhana. Raya setahun sekali je. Kan? Raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Kemudian ihram dan umrah bukan selalu Nabi SAW lakukan. Jadi mandi Jumaat ni setiap minggu ada. Maka itulah yang sentiasa Nabi lakukan. Cuma bila nak disebutkan sebagai solat sunat musafir, insya-Allah kita akan bawa tajuk ni insya-Allah nanti. Ada satu hadis Nabi SAW daripada Musnad Abi Syaibah. Dalam hadis itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah, disebutkan dalam satu hadis, ma khallafa 'abdun ala ahlihi afdala ma rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safaran. Kata Nabi SAW dalam satu musnad Abi Syaibah, menyatakan tidak ada satu pun yang lebih utama, yang paling utama ditinggalkan seseorang ke atas keluarganya. Bila seseorang itu nak meninggalkan keluarganya, kata Nabi, yang paling utama dia tinggalkan adalah ditinggalkan melainkan dia solat 2 rakaat. Masya-Allah. Yang dilakukan ketika mana? Di saat hendak bermusafir. Sebab kata para alim ulama, bila dia nak bermusafir, dia serahkan ahli keluarganya kepada Allah, supaya perlindungan, penjagaan,
apa sahaja keperluan, Allah sahajalah tempat untuk kita bergantung dan berserah. Maka di sana ada solat sunat musafir yang dinamakan. Itu satu. Tetapi mandi musafir tidak ada. Cuma kata ulama, kalau sekiranya musafir ke Mekah, di sana ada. Sebelum nak masuk ke tanah haram, maka disunatkan kita mandi. Sebab tu kita kena pergi dekat miqat tu, kita tukar kalau boleh mandi, tapi tak dan kita nak tukar kan dah ketuk dah. Keluar ukhruj, bahasa orang Arab ukhruj, dia kata keluar. Kita tak ada nak tukar pakaian. Kita kadang-kadang sampai pegang pintu tak ada selak, pegang pintu nak tukar ihram kadang-kadang kita pun geram juga kan. Sampai bergaduh. Jadi sunat kita mandi. Itu sunat bila? Ketika mana kita nak masuk ke tanah haram. Sunat juga kita mandi ketika mana kita nak pakai ihram. Itu ada. Cuma sunat untuk musafir nak pergi orang kata taman burung. Itu mandi biasa je, insya-Allah. Okey, baik. Jadi jelas dan terang kepada kita tentang mandi musafir. Kita nak beralih pula ke soalan seterusnya dari Masrifah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Benarkah ada mandi sunat apabila seseorang itu bertaubat dari dosa besar seperti murtad atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mandi sunat ini hukum wajib? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, silakan. Terima kasih kepada Puan Masrifah. Bila kita sebut mengenai tentang mandi untuk taubat daripada dosa besar, dan lagi-lagi orang yang disebutkan sebagai dah murtad kemudian dia nak mandi, maka kata ulama seperti mana yang saya syarahkan tadi, kita kena faham bahawa sekiranya na'udzubillah seseorang yang murtad, yang keluar daripada Islam, dengan yang pertama dia boleh keluar dengan 3 cara. Yang pertama dengan hatinya, yang kedua dengan perbuatannya, yang ketiga dengan percakapannya. Jadi itu dalam bab akidah sangat besar. Kalau sekiranya dia tak bertaubat kepada Allah, tak kembali, sekiranya dia mati, maka tempatnya adalah di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Besar. Jadi adakah kalau dia nak bertaubat sebelum dia tak murtad lagi lah, kita sebut bertaubat, maka bertaubat ini kita istighfar, kita taubatun nasuha, maka itu memerlukan pada wuduk saja, tak perlu kepada mandi. Kita tak perlu mandi menyuci dosa ni, tidak ada. Kan kita nak menyuci dosa dengan mandi, tak perlu. Bila kita mandi tergugurlah guguran air-air yang tidak ada. Yang ada hanya berwuduk. Bila kita berwuduk, maka setiap dosa-dosa akan gugur melalui qatratul wuduk, iaitu air yang menitis daripada air wuduk. Maka itu ada. Sebab itu kalau lepas berwuduk jangan lap. Sunatnya biarkan air itu menitis, sebab setiap titisan itu kata Nabi akan menggugurkan dosa. Tapi Ustaz, saya lap juga. Saya tak kira nak lap juga. Maka tidak dapat fadilat tadilah. Okey, itu satu. Tapi nak mandi untuk menggugurkan dosa tu tidak ada. Cuma kalau nak solat taubat, kalau nak bagi segar tengah malam, mandilah. Mandi biasa. Betul. Niat untuk bangun sunat, nak solat sunat, maka dapat pahala. Kalau sekiranya murtad pula, maka kata dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karangan Imam Nawawi, sekiranya dalam keadaan dia murtad itu tadi, dia bersama dengan isteri ataupun dia keluar, jadi dia masuk balik dalam Islam. Ada 3 kategori. Yang pertama, kategori yang mungkin dalam keadaan dia murtad itu dia ada niat untuk mandi janabah. Maka kata ulama, sekiranya dia masuk Islam, dia dah mandi dah sebelum tu, maka dia tak perlu mandi. Baik. Kalau sekiranya dia tak mandi, maka disunatkan untuk mandi. Kalau dah masuk Islam tu, disunatkan dia mandi. Tapi kalau belum baligh, kata ulama, maka dia tak perlu mandilah, sebab dia tak baligh lagi. Betul. Maka kata ulama, sekiranya dia kembali kepada Islam, di sana ada satu mandi ketika mana masuk dalam agama dikategorikan sebagai mandi sunat bagi golongan mu'alaf, saudara baru. Itu kategorinya sunnah sahaja, bukan wajib. Okey, baik. Saya tertarik dengan dua soalan yang ditanyakan oleh Syahira Lia Muhammad, sahabat kita. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Adakah mandi sunat ini juga boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid dan nifas? Amalan mandi sunat sebelum fajar adalah baik untuk kesihatan. Bagaimanakah penggunaan air? Adakah air yang sejuk atau panas, atau suam yang lebih memberi kesan pada kesihatan?
Terima kasih kepada Syahiralia atas soalan. Baik, Silakan, terima kasih Doktor. kepada Puan Syahiralia Muhammad atas soalan. Satu soalan yang pertama, bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, boleh tak dia mandi? Ya. Yang pertama kita kena perhatikan soalan itu dahulu. Kalau sekiranya mandi biasa, ialah takkanlah orang haid dan nifas tak mandi, mesti mandi. Maka mandi biasa maka dibolehkan. Tapi kalau sekiranya niat untuk nak mandi mengangkat hadas, sedangkan dia dalam keadaan haid, dia dalam keadaan nifas, maka kata ulama di dalam mazhab Syafi'i, dia boleh jatuh kepada dua. Tahrim hukumnya haram. Dua. Satu, haram bererti kata ni dalam kata Imam Nawawi mengatakan bahawa satu haram iaitu tidak dibenarkan. Maksud haram itu tidak dibenarkan orang yang haid dan nifas mandi untuk mengangkat hadas. Sebab bila dia mengangkat hadas pun dia takkan boleh terangkat. Sebab dalam keadaan haid dan nifas, dia kena selesai baru mandi mengangkat hadas. Yang kedua, kata Imam Nawawi, dia boleh dikira sebagai berdosa sekiranya niat untuk istihza disebut. Istihza ni menghina. Maknanya mempermainkan agama, tak boleh. Mandilah, biarlah, angkat ke tak angkat, peduli apa aku. Jadi itu istihza, menghina. Maka dengan niat begitu, dia jatuh dalam kategori berdosa. Sebab dalam Islam kata, orang wanita yang haid ataupun nifas tak boleh terangkat hadas besarnya melainkan selepas dia habis daripada haid ataupun nifas. Maka bila habis baru dia mandi. Tapi kalau tak habis lagi dia nak mengangkat hadas besar, maka tak boleh dan dikira sebagai berdosa sekiranya dia mempermainkan agama. Okey, tapi kalau mandi biasa tidak jadi masalah, akan mendapat pahala di sisi Allah. Baik, yang kedua, bagaimana penggunaan air sejuk ke, air suam ke, air panas. Ini dalam bab medikal lah. Saya doktor tapi doktor falsafah dalam syariah. Jadi kalau nak mandi, sebenarnya kalau kita cek kan, mandi pagi ni elok dia sebut mandi air sejuk, kan, untuk menyegarkan. Apa pun dalam Islam tidak jadi masalah. Nak air panas pun boleh. Jangan air menggelegak dah. Betul. Menggelupuh nanti. Jadi air sejuk pun boleh, air panas pun boleh, air suam pun boleh, bergantung kepada keadaan dan kesesuaian. Ada rumah yang ada heater. Senang, dia buka-buka ada air sejuk, air panas. Ada orang dia tak ada, air perigi. Yang tu yang dia mandi dengan embun lagi. Apa-apa pun mandi, yang penting niat kerana Allah. Okey, baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan dapat kita amalkan dalam kehidupan. Sebelum kita nak meraihkan soalan dari sahabat kita yang lain, izinkan saya bertanya, bila kita menyebut tentang mandi sunat, tadi ada satu soalan ditanyakan oleh Tuan Haji Omar, tak silap saya, bila kita mandi wajib, doktor, maka kita boleh solat kerana sudah terangkat hadas besar maupun hadas kecil. Tapi bagaimana orang yang bila mandi wajib, dia terpegang kemaluan, maafkan saya. Jadi bagaimana dari sudut wuduk itu? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita mandi, kadang-kadang kita terpegang ataupun sengaja pegang. Apa-apa pun kita lihat pada cara pegang ni. Maaf saya sebut. Kalau sekiranya bersentuhan melalui belakang ni, tangan belakang ini contohnya, dia gosokkan di kemaluannya begitu, maka tidaklah batal wuduknya. Tetapi sekiranya dia pegang melalui ini di pada hukum asal, bila kita pegang dengan batinul yad ataupun tapak tangan ini, maka barulah dikira sebagai batal wuduk.
Itu yang asasnya. Cuma bila kita mandi wajib, kita kena bersihkan dulu kemaluan sebenarnya. Bersihkan tempat jalan depan dan jalan belakang, barulah kita mandi. Macam yang kita dah tunjukkan praktikal tadi. Cuma bila dalam keadaan mandi tu kita pergi pegang juga. Contoh kita mandi, lepas tu kita pegang, adakah wuduknya terbatal? Maka kata ulama tidak. Kerana apa? Kerana dia dalam keadaan mandi. Bila dia dah mandi, dia pegang, dia gosok, kemudian dia lah, air tu tetap mengalir. Kalau air yang shower tu dia mengalir, dah kita yakin dah, orang kata dah hampir kepada keyakinan air semua dah kena, maka kita pun dah selesai. Kalau yang wajib tadi saya dah sebutkan, yang wuduk ataupun hadas kecil ni telah terangkat, sebab kita mengangkat hadas besar tadi. Dia dengan syarat hadas besar saja yang boleh mengangkat hadas kecil. Kalau mandi sunat tak boleh. Kalau mandi sunat Jumaat takkan terangkat dan takkan masuk sekali wuduk. Kalau mandi wajib baru dia termasuk. Okey, itu penting tu. Cuma bila dia dah habis tengah-tengah lap dia pergi pegang. Maka dia kena wuduk semula. Faham. Apa saja yang telah selesai mandi, dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maka dia kena memperbaiki wuduk. Ini disebutkan dalam kitab fiqh. Tetapi dalam asna, dalam keadaan ketika dia mandi itu, dia melakukan yalah kadang-kadang keluar jalan depan belakang, tengah-tengah mandi tu biasa, normal. Jadi tetapi air tu kena keseluruhan badan, maka terangkat hadas kecil dan hadas besar dan dia tak perlu berwuduk. Cuma kalau habis, maka dia kena perbaharui wuduknya. Okey, tadi kita menyebut tentang mandi sunat Jumaat. Ada satu soalan yang ditanyakan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah wanita juga dituntut mandi sunat Jumaat kerana wanita tidak solat Jumaat? Yang kedua, jika terdapat keuzuran syar'i untuk menggunakan air, umpamanya kerana sakit ataupun kerana ketiadaan air, adakah boleh digantikan dengan bertayamum? Jika boleh, bagaimana niatnya? Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Faizal atas soalan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis Nabi SAW kepada, terima kasih pada Encik Muhammad Faizal, ada dua soalan situ. Satu, wanita untuk solat ataupun mandi solat Jumaat. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, al-ghaslul yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Kata baginda Rasulullah, mandi pada hari Jumaat itu adalah wajib bagi setiap orang yang baligh. Maknanya di situ kata para alim ulama, seperti mana kata Imam Nawawi, ia adalah sunnah. Maknanya sunnah mandi hari Jumaat. Bagi orang yang nak pergi solat Jumaat, tujuan dia apa untuk mandi tu? Adalah untuk berwangi-wangian. Bila kita pergi tu tak adalah bau sambal teriak contohnya, bau bawang, bau macam-macam, durian lah, macam-macam bau, dengan peluh lagi, dengan ni kan. Jadi disebabkan Jumaat tu tempat berkumpul, maka kita nak berwangi-wangian, sebab Islam ni mementingkan kepada kebersihan. Betul. Jadi kena bersih. Sebab itulah bila orang yang nak pergi Jumaat ini, dia disunatkan untuk mandi. Cuma sebelum nak jawab wanita ni, nak mandi tu waktu bila? Baik. Bagi lelaki, bermula dia tak boleh, Ustaz, lepas maghrib hari Khamis ni, contoh esok Jumaat dia nak mandi sekarang ni. Bila? Waktunya dia ada tempohnya. Waktunya adalah ketika mana azan subuh, itu dah boleh mandi. Maksudnya azan subuh dah boleh mandi sunat Jumaat. Baik. Kemudian paling afdal adalah nak pergi baru mandi. Okey. Itu paling afdal, sebab kalau dia mandi waktu subuh tu, pergi Jumaat memang masam lah kan, orang pergi kerja. Betul. Tapi sunatnya adalah, yang paling afdal adalah nak pergi, baru dah dia bersihkan, dia mandi segar, bau pun bau sabun, bau wangi-wangian. Cuma bagi wanita pula, adakah dia tak pergi? Ada sesetengah negara disunatkan perempuan ini untuk pergi Jumaat. Ada, macam Morocco, perempuan pergi Jumaat. Tapi di Malaysia ni tidak ada, bermazhabkan Syafi'i, kita tidak ada. Jadi wanita boleh tak nak mandi sunat Jumaat? Berdasarkan hadis Muslim, maka dia boleh dapat fadilat mandi sunat Jumaat juga. Berdasarkan, walaupun dia tak solat Jumaat, tapi mandi hari Jumaat itu adalah satu sunat, maka wanita pun boleh dilakukan. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik perempuan yang mana wanita boleh mandi. Betul. Dapat pahala sunat Masya Jumaat. Allah. Jadi itu satu. Yang kedua,
terdapat keuzuran syar'i menggunakan air, umpamanya kerana dia menggunakan contohnya air dia tak boleh, dia bertayamum, maka adakah dia kena mandi? Kan uzur syar'i menggunakan dengan tayamum. Okey, sekiranya seseorang, dia ada dua, sekiranya seseorang yang terpaksa dia tak boleh mandi wajib, maka bagaimana cara untuk dia nak mandi wajib? Maka dia menggantikan dengan tayamum tadilah. Tayamum ni dia tak perlu ambil tanah dia mandi macam tayamum, tak perlu. Kan? Dia golek atas. Sebab ni berlaku pada zaman Rasulullah. Saya cerita ni kadang nampak lawak, tapi ia berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana seorang laki-laki dia terkena terkena dekat batu ke kepala dia, terbelah. Kemudian dia bermimpi. Dan bila bermimpi sehingga mengeluarkan air mani, ditanya kepada kawannya, macam mana aku nak mandi wajib? Maka pada ketika itu dia kata kau ketika itu dia kata mandi. Dan selepas daripada itu pergi jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan lelaki itu bila dia mati lelaki itu. Nabi marah. Qatalahumullah, kamu telah bunuh dia, maka Allah akan bunuh kamu. Sebab apa? Sebab kamu memberikan pandangan yang salah. Jadi orang yang tak boleh nak berwuduk ataupun mandi disebabkan keuzuran, maka dia kena bertayamum. Ada satu lagi kisah, bila disebutkan tentang mandi dia tak boleh nak ni, dia guling. Dia guling. Jadi kata Nabi, tayamum ni ala darban, iaitu satu muka, satu tangan, walaupun mandi wajib. Jadi dia tak perlu ambil tabur kan, gosok kan, tak perlu. Dia seperti mana tayamum, seperti itu juga nak berwuduk, seperti itu juga mandi wajib. Itu satu. Yang kedua, kalau sekiranya dia dah bertayamum, perlu tak dia nak mandi? Maka tak perlulah. Sebab apa? Sebab dah memang asal dia tak boleh kena air. Jadi kalau dia dah bertayamum, maka selesai, tak perlu dia mandi. Okey, baik. Jadi itu tentang jawapan kepada soalan yang ditanyakan. Alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Kesimpulan sebagai penutup program pagi ini, Doktor, silakan. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Islam yang pertamanya mementingkan tentang kesucian. Betul. Dan sesungguhnya kita mengetahui Allah ni adalah maha suci. Allah ni tayyib. Betul. Allah ni cantik. Maka Allah suka, seperti mana dalam hadis, kecantikan. Betul. Allah suka kebaikan, seperti mana dalam dalil yang kita sebutkan tadi. Dan Allah sayang orang yang al-mutatahhirin, orang yang sentiasa menyucikan jiwanya dan dirinya. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, lakukanlah penyucian supaya kita dekatkan diri kita kepada Allah, dan ibadah yang kita lakukan dalam keadaan berkualiti, dan ibadah yang kita buat dalam keadaan baik, dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita kupaskan tadi. Alhamdulillah. Dan doa sebagai penutup juga program pagi ini, Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah. Ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Amin. Tiada tempat yang kami bersandar dan bergantung hanya kepadamu ya Allah. Kerana Engkau lah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, Maha Mendengar lagi Maha Melihat ya Allah. Amin. Ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Amin. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah lidah kami sentiasa berzikir untuk kami menyebut nama-Mu ya Allah. Amin. Jadikanlah tubuh badan kami ringan untuk kami beribadah kepadamu ya Allah. Amin. Jadikanlah hati kami penuh keikhlasan untuk melakukan kerana-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dunia dan juga akhirat. Ya Amin. Allah, bantulah sahabat-sahabat kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah. Turunkanlah bala tentera-Mu ya Allah. Menangkanlah agama Islam ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah, kepadamu kami meminta. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dalam kalangan kami yang susah, bantulah ya Allah. Amin. Jika ada dalam kalangan kami yang sulit, permudahkanlah segala urusannya ya Allah. Amin. Jika ada dalam kalangan kami yang masih belum dapat anak, berikanlah, kurniakanlah kepada anak yang soleh-solehah ya Allah. Amin. Jika ada dalam kalangan kami yang sempit rezekinya, lapangkan, luaskanlah rezekinya ya Allah. Amin. Jika ada dalam kalangan kami yang masih belum berkahwin, maka berikanlah dia jodoh yang baik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada doktor yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pagi ini. Akhir kata, terus solat walaupun penat kerana solat ibadah utama. Banyak perkara-perkara sunat, antaranya mandi, tuntutan agama. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.